بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Definisi tadabbur. Kalimah tadabbur daripada bahasa Arab di mana kata dasarnya adalah dabara yang membawa maksud mengikut daripada belakang. Manakala tadabbur membawa maksud melihat akibat atau kesan daripada sesuatu perkara. Tadabbur adalah perhatian, penelitian, renungan serta pengkajian yang dilakukan terhadap makna Al-Quran untuk menyedarkan atau menghidupkan hati yang sepatutnya membuahkan hasil sebagai tanda khusyuk seperti takut, menangis, iman semakin bertambah dan sebagainya. Itulah tanda hidayah yang disampaikan oleh Allah, iaitu nur yang bermaksud cahaya yang dengannya Allah SWT memimpin manusia. Membaca Al-Quran merupakan satu ibadah yang mulia. Namun, sekadar membaca Al-Quran tanpa memahami isi dan makna penghayatannya belum mencapai matlamat dan tujuan utama Al-Quran diturunkan. Orang yang membaca Al-Quran sangatlah dituntut untuk mentadabbur dan memahaminya. Hal ini kerana itulah tujuan Allah SWT menurunkan Al-Quran. Hasil daripada mentadabbur Quran ini akan membentuk jiwa kita untuk terus yakin dan beriman sepenuhnya kepada kalam Allah. Iman kita juga akan bertambah sekiranya kita ni memahami, meyakini dan mengamalkan serta istiqamah dalam melakukan sesuatu kebaikan. Dan perbezaan paling ketara apabila kita mentadabbur Al-Quran, kita akan mendapat ketenangan dan kelapangan dalam berfikir dan bertindak dalam melakukan sesuatu perkara. Ayat-ayat azab Allah ini disebut dalam surah Al-A'la ayat 11 hingga 13. Allah berfirman iaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa yatajannabuhal ashqa. Maksudnya orang-orang yang celaka akan menjauhinya. Di sini jelaslah bahawa orang yang celaka itu adalah orang yang menjauhi peringatan daripada Allah SWT. Seterusnya ayat yang ke-12 Allah berfirman Allazi yaslan naral kubra, yang bermaksud iaitu orang yang akan memasuki api yang besar, yakni neraka. Inilah rancangan Allah SWT. Orang yang paling malang mereka akan masuk ke dalam api yang besar. An-narul kubra di sini tidak sama dengan api biasa. Dalam kata lain, ia tidak sama sekali dengan api di dunia yang dinamakan api kecil. Dalam ayat ini juga, Allah menekankan penggunaan pembakaran dalam neraka untuk menakut-nakutkan manusia. Kemudian dalam ayat yang ke-13, Allah berfirman tentang azab bagi mereka yang tidak mematuhi perintah Allah. Wala yamutu fiha wala yahya. Dan mereka tidak akan mati dan tidak pula hidup. Di sini jelaslah bahawa di neraka kelak, ahli neraka tidak akan mati dan tidak pula hidup. Ini yang menghairankan. Padahal kalau kita kena api, kita akan rentung dan terbakar dan berkemungkinan kita akan mati. Tapi Allah tak membenarkan mereka mati kerana Allah ingin menyiksa mereka selama-lamanya. Yang pertama, bertambahnya iman kepada Allah SWT. Apabila seseorang itu membaca Al-Quran, dia merasakan bahawa Allah SWT sedang berbicara dengannya. Yang kedua adalah menangis dan mengalirkan air mata kerana takut kepada Allah SWT. Apabila seseorang itu membaca Al-Quran secara bertadabbur, hatinya akan menjadi lembut dan mudah untuk mengalirkan air mata, terutamanya apabila membacakan ayat-ayat yang mengisahkan tentang hari kiamat dan balasan api neraka terhadap golongan yang ingkar kepada Allah SWT. Manakala kesan yang ketiga, menggigil dan gemetar kerana takut kepada azab dan kemurkaan Allah. Apabila kita tadabbur Quran secara terperinci, kita akan berasa insaf. Sekaligus kita akan takut dan gemetar akan azab dan kemurkaan Allah. Kesan daripada itu, bila kita rasa insaf, kita akan takut untuk melakukan apa jua yang dilarang oleh Allah. Kesan yang terakhir dikurniakan hidayah dan petunjuk. Apabila kita baca Quran secara tadabbur, kita akan mendapat hidayah dan petunjuk daripada Allah SWT. Kita akan menyedari adanya ayat-ayat peringatan dan pengajaran yang membuatkan kita akan lebih patuh dan taat. Sekaligus kita akan berasa rendah diri dan sentiasa bersedia untuk sujud kepada Allah.
Kesimpulannya, penghayatan Al-Quran melalui usaha dan amalan tadabbur dengan penyertaan lisan, hati dan akal akan memberi kesan yang dalam serta meningkatkan rohani pembaca Al-Quran, sekaligus dapat memberikan ketenangan dan kesejahteraan hidup. Bila ayat-ayat Al-Quran terpahat di hati kita, kita akan berasa takut. Maka, setiap tubuh badan kita ni akan akur dan tunduk dengan perintah dan larangan Al-Quran. Hal itu bertepatan dengan tujuan utama penurunan Al-Quran kepada manusia untuk dibaca, diteliti, difahami dan ditadabburi sepenuhnya. Natijahnya, hati akan terus terpaut untuk menjaga dan mengamalkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu la'anahumullah fid dunya wal akhirah وأعد لهم عذابا مهينا